Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung lagi. Seterusnya itu teknologi pengeluaran makanan. Apakah yang dimaksudkan teknologi pengeluaran makanan ni? Okey, di mana kita ketahui penduduk semakin ramai kan? Orang pula semakin ramai. Jadi makanan ni dia jadi merupakan satu keperluan kepada manusia. Kan? Satu apa kata? Satu keperluan yang mana perlu dipenuhi. Sebab apa, makan ni adalah salah satu barang yang memang wajib ada lah. Makanan, pakaian kan, itu memang wajib ada. Tapi teknologi, bagaimana perlunya kan, bagaimana teknologi ni dapat membantu kita untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Ini yang kita nak tekankan dalam bab inilah, dalam subtopik ini. Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan makanan. Jadi sebenarnya makanan ni dia kurang. Sebab apa? Sebab orang semakin ramai kan. Bila mana kurang makanan, orang ramai, apa jadi? Makanan akan jadi mahal. Sebab apa? Sebab permintaan meningkat, barangan sedikit. Jadi perlunya makanan ni ditambahkan lagi kuantitinya. Dengan cara macam mana? Dengan kita menggunakan teknologi. Antara langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan termasuklah meningkatkan kualiti makanan. Walaupun kuantiti tinggi tapi penuh dengan bakteria, menyebabkan penyakit pula. Menyebabkan penyakit. Sebab tu kita nak tingkatkan makanan ni, perlu juga kita tingkatkan kualiti. Kualiti tu nombor satu. Kemudian meningkatkan kuantiti. Kuantiti ni jumlah lah. Kita banyakkan lagi pengeluaran makanan. Menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Yang ni melibatkan haiwan, tumbuhan. Contohnya haiwan ni kita guna lembu. Lembu kita pelihara ni bukan lembu zaman dulu punya, lembu Kedah Kelantan tu. Baka Kedah Kelantan ni lembu dia kecil. Lebih kurang macam besar sikit daripada kambing. Kambing Jamna Pari tu, dia besar sikit je. Sekarang ni kita nak pakai apa? Lembu Baka Brahman. Baka Brahman ni lembu besarnya tu. Jadi baka yang bermutu lah perlu digunakan, ditingkatkan dia punya mutu dia. Sebab tu sekarang ni kamu dapat tengok, sekarang ni dah ada macam-macam lembu dah kat Malaysia ni. Ada lembu Brahman, lembu Carolis. Itu adalah antara usaha-usaha kerajaan lah untuk mempertingkatkan lagi pengeluaran makanan. Sebab apa? Sebab negara kita memang daging. Kita perlukan daging setiap kali raya korban, daging kena ada. Tapi daging sekarang ni pula disebabkan permintaan ramai, daging sikit, jadi harga jadi mahal. RM40 sekilo, RM45 sekilo. Time raya pula RM50 sekilo. Jadi itu yang perlu dengan menggunakan teknologi ni kita nak tingkatkan pengeluaran makanan. Okey, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Sekarang ni macam-macam mesin dah pun dicipta dan dibawa masuk ke Malaysia. Ada daripada Jerman. Teknologi untuk sawah padi semua tu dah ada menggunakan jentera. Itu menggunakan teknologi moden, mesin-mesin yang baru. Okey, terdapat pelbagai usaha yang dijalankan oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta di Malaysia untuk meningkatkan kualiti makanan. Kualiti dengan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okey, contohnya inilah kita tengok usaha-usahanya, antaranya cara-cara dia untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Pertama sekali tengok sini, penggunaan teknologi moden. Mesin-mesin yang baru. Kita tak pakai dah zaman dulu punya cara. Terpaksa pakai tenaga manual. Sekarang ni semuanya automatik. Okey, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Bagi pendidikan kepada petani. Kita tak pakai dah benih-benih zaman dulu punya, lambat hidup. Sekarang ni kita dah ada benih padi yang mana boleh tanam 2 kali setahun. 2 setahun boleh tanam 2 kali. Dulu punya sekali setahun tanam. Jadi beras jadi sikit, harga jadi mahal.
Kan? Dengan cerita sekarang ni dah nak jadi 3 kali setahun. Thailand dah 3 kali setahun dah tanam. Okey. Penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan ni, kajian-kajian ni haruslah dibuat. Bagaimana teknologi pengeluaran makanan ni dapat ditingkatkan dengan apa? Dengan dilakukan penyelidikan dan kajian yang berterusan. Yang berterusan. Okey, kemudian penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Jadi kawasan-kawasan tanah tidak ada yang terbiar lah, kan? Semuanya dipakai. Dipakai dan juga segala setiap inci tanah tu, kan, digunakan. Supaya apa? Supaya penghasilan makanan akan meningkat. Jadi tidak adalah kawasan-kawasan terbiar yang tidak digunakan. Okey. Penggunaan tanah yang cekap, kan? Pengurusan tanah yang cekap. Lepas tanam padi nak tanam apa pula? Supaya apa? Supaya oksigen, bekalan nitrogen sentiasa ada, bekalan ion nitrat ada dalam tanah, kan? Tak pun baja pakai baja nitrat dulu ke. Jadi itu yang pengurusan tanah yang cekap tu kena ada. Kalau kita tanam padi je, esok tanam padi lagi, esok padi lagi, jadi apa je pada tanah? Tanah jadi hilang lah ion nitrat dia. Kalau kita tak ada berehatkan sekejap tanah, jadi bila mana ditanam selalu, jadi tanah jadi tak cukup ion nitrat dia, jadi tanaman jadi tak cantik, kan? Tanaman jadi tak menghasilkan hasil yang banyak. Okey, kemudian penggunaan baka yang bermutu. Nanti kita tunjuk kamu baka yang bermutu macam mana. Okey, ini seterusnya ini kita tengok baka yang bermutu. Hasil pada kajian ni, kan? Hasil pada kajian. Okey, penggunaan baka bermutu di Malaysia mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Contoh sini nampak lembu Mafriwal. Lembu tenusu kacukan ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan iklim tropika. Jadi kita iklim tropika. Hujan ada, panas ada. Kadang-kadang kalau kita main ambil lembu daripada luar negara, datang Malaysia, dia demam. Lembu tu demam, dah mati. Jadi sekarang ni kacuk. Dia ambil dari luar. Kacuk yang lembu Malaysia punya menghasilkan lembu Mafriwal. Yang mana susu pun dapat, daging pun dapat. Tapi kalau lembu macam ni, khas untuk susu je ni, kan? Menghasilkan banyak susu. Okey, ayam akar putera. Ini ciptaan Malaysia ni, kan? Ayam akar putera. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat. Dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Okey, jadi sebenarnya orang ramai yang suka ayam kampung ni. Ayam daging ni lembut sangat isinya, nak rasa ayam kampung. Jadi ikut keperluan orang lah. Sebab apa? Sebab ayam kampung mahal lah. Ayam kampung mahal. Tapi dengan adanya ayam akar putera ni, dapat memenuhi permintaan. Okey, betik eksotika yang saiznya besar dan juga isinya manis. Kalau kita tengok betik-betik yang dulu-dulu punya kecil je, lonjong-lonjong semua. Tapi sekarang ni dah ada macam-macam baka dah kita tengok di Malaysia ni, hasil pada kajian. Okey, belimbing bintang emas, hasil kajian Mardi yang berwarna kuning keemasan, manis dan rangup, kan? Zaman dulu punya belimbing adalah kecil-kecil je, kan? Sekarang ni hasil pada kajian dah ada dah belimbing Mardi. Okey, kelapa sawit Tenera yang mana buah dia lebat, isi rong yang besar, sabut yang tebal. Ni sabut dia tebal, isi rong dalam ni pun besar. Apa lagi, tempurung dia nipis. Tempurung ni tak guna, kan? Sebab tu kita nak nipiskan dia, dan kandungan minyak yang tinggi. Jadi itu yang diperlukan. Mana, kan, banyak hasil dapat dibuat. Minyak tu dapat banyak hasil daripada kita menggunakan baka-baka yang bermutu. Okey, ciri-ciri baka yang bermutu ni apa dia pula? Hasil dia kena banyak lah, kan? Apa guna kalau kita tanam kata ciri baka bermutu tapi hasil tak cukup, hasil tak banyak. Baka bermutu ni mestilah hasil dia banyak,
kan, hasil dia mengeluarkan hasil yang banyak. Kalau tanam sawit tu minyaknya banyak, kan, perah satu mesin standar dapatlah berkilo-kilo minyak. Itu yang kita nak, kan. Okey, daging, susu dan buah yang lebih bermutu, kan. Daging banyak, pera lembu seekor tapi dapat daging 1 tan. Kan? Untunglah. Kan? Itu sebab tu daging tu banyak, susu pun banyak, kan? Sebab apa? Kita pelihara lembu ni dia memerlukan banyak kos, kan? Tapi bila mana kita pelihara lembu, makan sikit tapi hasil banyak, itu yang lagi kita memang menguntungkanlah pada pemelihara lembu. Okey. Penjagaan mudah dan kos penjagaan yang rendah. Jadi sebenarnya kalau baka-baka zaman dulu, dia selalu dapat penyakit, kan. Tanam jagung kena serang dengan serangga, mati. Zaman sekarang ni, kan, serangga pun tak nak serang. Sebab apa? Dia orang dah tukar genetik. Kan, serangga pun tak nak serang dia, kan. Itu yang akan membantu petani, mana kos nak jaga pun mudah, kan. Dan kos nak jaga tu rendah, kos jadi nak jaga pun mudah. Okey. Rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga, perosak dan cuaca yang melampau. Jadi kalau kita pelihara lembu, kan, datang virus, lembu mati, kan. Itu yang memeningkan kepada petani. Sebab apa? Mereka terpaksa menanggung kos yang banyak. Sebab tu perlunya diperkenalkan baka lembu yang terbaik, ataupun baka kelapa sawit yang terbaik, yang mana dia tahan terhadap perosak, kan. Cuaca melampau pun, panas je tapi dia tetap berbuah. Itu yang diperlukan sebenarnya. Okey, cepat tumbuh dan matang. Tanam 3 tahun dah dapat hasil. Itu yang petani mahukan, kan. 3 tahun dapat hasil, 2 tahun dah dapat hasil. Bukan tunggu sampai 6-7 tahun. Zaman dulu punya sawit 6-7 tahun baru dapat hasil. Sekarang ni saya dengar cerita 3 tahun dah boleh sawit, dah boleh cok sawit, dah dapat hasil dah. Itu dia katakan kajian demi kajian telah dibuat untuk apa? Untuk mempertingkatkan lagi mutu tumbuhan dan juga mutu haiwan-haiwan, di mana baka-baka baru diperkenalkan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan juga rakyat lah. Rakyat perlukan banyak lagi, kan, makanan. Sebab rakyat semakin lama makin bertambah. Dulu 28 juta, sekarang dah 30 juta. Dengan sekarang kata lebih dah 32 juta. Jadi mulut-mulut ni makin banyak yang perlu disuap, kan. Jadi sebab itulah teknologi ni sangat penting untuk membantu pengeluaran makanan. Okey, penggunaan teknologi moden. Kamu tengok sekarang ni teknologi moden dia, mesin, entah apa mesin dah sekarang ni ada. Macam-macam mesin saja sekarang dia automatik. Tiap-tiap pagi pekerja switch on saja. Semua mesin semua habis, semua diangkut semua sekali. Yang tinggal nak letak label aje. Nampak? Letak label je, masuk kotak, hantar delivery, kan, terus kepada customer. Nampak? Ini yang cuba dibuat. Dan sekarang ni kita nampaklah, kan, hasil teknologi moden sekarang ni. Kita dapat tengok, mesin pengisar dan mesin pengisi cecair mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Jadi pengeluaran makanan akan bertambah, pengeluaran makanan akan bertambah dan dapat memenuhi kehendak pelanggan yang semakin bertambah juga. Okey, kemudian teknologi moden, kamu tengok ni apa dia ni? Pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka, tanaman dan haiwan ternakan. Nampak? Dia buat pengklonan daripada asal pokok yang sama, contohnya pokok betik, satu pokok betik, dan pokok betik ni memang terbaik, kan. Memang terbaik. Jadi dia klonkan. Klon. Jadi hasilnya pokok betik yang lebih banyak. Baka ni, yang ni anak dia ni sama dengan ibu dia, kan. Yang mana baka tu anak tu akan menghasilkan hasil tanaman yang lebih banyak lagi,
kan. Yang banyak. So apa, dia copy mak dia punya, kan. Dia copy mak dia punya baka. Lepas tu dia pun, kalau mak dia ni yang asal ni memang daripada baka yang baik, anak-anaknya pun baik juga, jadi kita dapat perbanyakkan lagi, kan, hasil tanaman. Okey. Yang seterusnya kamu tengok sini, penggunaan jentera lah. Zaman sekarang ni dah macam-macam jentera. Ada tu jentera untuk membaja. Jentera untuk membaja. Apa, petani-petani hanya naik traktor je zaman sekarang ni. Naik traktor je. Tak adalah nak susah-susah main cangkul-cangkul sekarang ni. Tak ada lah. Itu cangkul-cangkul itu zaman dahulu. Zaman dahulu. Sekarang ni dah ada apa, traktor, jentolak, jentuai. Mempercepatkan proses penanaman dan pemungkutan hasil pertanian. Jadi kamu takkan dengar ada orang pakai cangkul zaman sekarang ni. Zaman dulu je pakai cangkul. Sekarang ni dah ada lori-lori yang moden ni, jentolak, ini jentuai. Ini jentolak, kan. Ini dia pun untuk apa ni? Ini untuk siram air ni. Tak apa ni, untuk tanam, kan. Tanam pokok je. Semuanya telah dilakukan oleh jentolak ni. Okey. Seterusnya kita dapat tengok bioteknologi. Seperti pemindahan embrio, pengklonan, kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Pemindahan embrio ni biasa dibuat pada apa? Pada lembu lah. Dia nak tingkatkan lagi baka lembu tu. Contohnya, kita pelihara lembu jenis baka tak baik. Jadi kita nak tingkatkan lagi baka dia, kita guna ibu dia, kan. Kita kahwin dengan lembu yang memang daripada baka yang cantik, dan kita masukkan dalam rahim ibu lembu tu, yang kita punya lembu. Kemudian lembu tu akan mengandungkan hasil pada anak apa yang daripada baka yang baik lah, kan. Kemudian kamu tengok sini pengklonan. Jadi tak perlu lagi dah nak tunggu biji benih, kan. Zaman dulu kena tunggu biji benih. Biji benih tu diambil. Sekarang ni tak ada lah. Daripada pokok asal tu kita boleh klonkan dia. Kita boleh banyakkan lagi, kan. Klonkan dia untuk dapatkan lagi banyak lagi pokok-pokok yang terbaik, kan. Penggunaan drone. Sekarang ni drone ni bukan dah guna untuk mengintip lagi lah. Drone pun digunakan dalam pertanian. Untuk apa? Untuk semburan pestiside. Kamu takkan nampak dah petani pergi kat tengah-tengah padang padi ni pergi sembuh racun. Tu zaman dulu punya, kan. Zaman sekarang ni orang dah pakai drone. Dia pakai terbang je. Dia duduk kat mana-mana pondok, kat sini ke, kan. Kontrol dia punya drone. Kan, sembuh dia punya padi, dia kasih cantik semua pesticide supaya apa, serangga tak serang dia punya padi. Jadi itu antara teknologi yang mana telah diguna pakai untuk apa? Untuk meningkatkan lagi kuantiti makanan dan juga kualiti makanan yang dihasilkan. Okey. Pendidikan dan bimbingan untuk petani. Jadi zaman sekarang ni, kan, teknologi dah ada, kan. Sekarang ni pendidikan tu perlu diberikan kepada petani. Sebab apa? Petani ni diperlukan pendedahan, kan. Pendedahan. Mereka tak tahu adanya baka yang lebih baik, kan. Kalau masih ada lagi petani, dia tak tahu yang sudah ada baka sawit yang sudah pun terbukti tahan pada cuaca. Iklim sekarang ni macam-macam sudah berubah. Jadi kalau iklim tu berubah, tak sesuai dengan tumbuhan yang kita tanam, jadi tumbuhan tu sendiri akan tak menghasilkan hasil yang banyak, kan. Sebab itulah perlunya petani ni diberi bimbingan dan diberi pengetahuan dan juga kemahiran. Supaya apa? Supaya mereka dapat menghasilkan lebih banyak hasil tanaman yang bermutu. Okey, penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan. Jadi penyelidikan ni sentiasa dibuat lah. Sentiasa dibuat untuk apa? Untuk mempertingkatkan penggunaan hasil tanaman. Contohnya lah, kalau zaman dulu orang tanam nenas.
dah tanam nenas, jual nenas, tapi nenas ni tahan berapa hari je, kan? Paling kuat pun tahanlah dalam 2 minggu, lepas tu dia busuk, kan? Jadi kalau macam tu rugilah pada petani. Zaman sekarang ni macam mana kita nak tahankan buah nenas tu, kan? Mereka akan proses, hasilkan produk. Jadi nenas ni dapat bertahan 2 tahun, 3 tahun. Jadi ia tidak akan merugikan petani. Dah jual tak laku, tolak kilang, kilang akan ambil proses, kan? Kilang akan ambil untuk proses dan petani dapat balik duit, kan? Boleh guna duit tu modal untuk tanam balik. Jadi sebab tu pentingnya penyelidikan ni, penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti, kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Okey, namakan 4 contoh agensi dan institusi pendidikan dan pembangunan yang meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan di Malaysia. Okey, contohnya apa dia? Mardi lah. Mardi antaranya yang membuat kajian, kan? Kajian di Malaysia. Selain daripada itu, UPM pun antara universiti yang membuat kajian untuk pertanian, kan? Ni satu produk inovatif untuk melembutkan daging, hasil penyelidikan pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi, kan, dengan menggunakan apa ni, kalau kita tengok gambar ni pokok nenas, menggunakan nenas. Dan nenas ni dia ambil enzim daripada nenas ni, kan, dia buatkan satu produk. Jadi nenas pun dapat digunakan, kan? Mana petani kalau dia pelihara, bila mana dia tanam nenas, jual nenas, banyak nenas tak laku, kan? Tak laku, biar busuk macam tu. Jadi dengan adanya teknologi macam ni, kan, tidak ada nenas yang akan terbuang. Kalau dah jual tak laku, boleh tolak kat satu kilang ni yang memproses produk ni, dan boleh digunakan produk yang terhasil boleh digunakan selama untuk masa lebih lama. Okey, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Oleh sebab keluasan tanah, pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad. Jadi tanah ni terhad, kawasan perairan pun terhad. Negara kita bukan semua tempat kita boleh tanam padi contohnya. Ada hanya beberapa tempat saja sesuai, kan? Sebab kita bukannya lembangan macam negara Thailand. Negara Thailand adalah negara yang paling subur, kan? Okey, penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan. Antara cara mengoptimumkan penggunaan tanah dan kawasan perairan termasuklah yang berikut. Okey, kamu dapat tengok ni. Pertama sekali, mengusahakan tanah terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian dan peternakan. Kalau kita tengok kan, banyak jugalah kawasan Malaysia ni tanah-tanahnya terbiar, tepi-tepi highway tidak digunakan. Sepatutnya kalau kat tepi-tepi highway tu, kan, tanah-tanah kosong tu patut dia boleh kita gunakan untuk pertanian, kan. Jadi itu pun tak digunakan. Kalau kita tengok banyak lagi lah kawasan-kawasan di mana kampung-kampung ada yang terbiar tak digunakan, kan. Jadi kawasan-kawasan yang tak terbiar ni sepatutnya digunakan untuk apa? Untuk pendapatan negara juga, kan. Okey, menyuburkan kawasan yang tandus, contohnya lombong-lombong, dah tandus, dah hanya tinggal pasir saja. Jadi perlu difikirkan macam mana kawasan tersebut boleh diguna pakai. Mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar, ini seperti yang saya sebut tadilah, kan, bagi aktiviti aquakultur air tawar. Mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan sesuai bagi aktiviti aquakultur marin. Jadi biasa yang berlaku, yang buat ni Jepun lah, kan. Mana dia gunakan kawasan-kawasan yang tepi-tepi laut tu untuk aquakultur. Jadi aquakultur ni dia ibarat macam kita buat kolam untuk ikan masin punya. Kolam untuk ikan air masin, kan. Contohnya pelihara ikan-ikan yang sepatutnya petani kena pergi ke laut, tapi dengan kita buat aquakultur air ikan masin ni, marine punya ni, jadi tak perlu lagi dah ke laut pada musim tengkujuh, kan. Ambil pada kolam saja. Itu yang cuba mungkin boleh difikirkan.
Okey, membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian dan peternakan yang kekurangan bekalan air. Jadi air ni satu keperluan lah kepada petani. Air ni penting untuk apa? Untuk penanaman. Tanpa air mungkin satu tempat tu tak sesuai pun untuk buat cucuk tanam. Kan? Jadi pentinglah kan. Penting supaya apa? Supaya diadakan empangan dan juga tali air ni kepada digunakan kepada untuk apa? Bekalan air kepada tanah-tanah pertanian. Okey, kita pergi pula kepada pengurusan tanah yang cekap. Jadi pengurusan tanah yang cekap ni melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan. Jadi untuk apa? Untuk apa? Mengekalkan kesuburan tanah lah, supaya tanah tu sentiasa boleh digunakan. Okey, dan juga meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Jadi kita nampak sini kualiti dan juga kuantiti. Bila mana kita tanah tu dicekap, digunakan, maka kualiti dan kuantiti tanah, kualiti dan kuantiti hasil tanaman tu akan terjagalah kan. Jadi kamu tengok ni, antara caranya adalah apa? Menukar-nukar tanaman, nampak?